Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada PDPR minggu ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. InsyaAllah pembelajaran pada hari ini dalam bidang akidah dan dalam tajuk Kenali Sifat-Sifat Allah. Objektif pembelajaran, murid dapat menyedarkan 20 sifat Allah. Murid dapat menyatakan maksud sifat-sifat Allah. Seterusnya, murid dapat menyatakan kesan beriman terhadap sifat Allah melalui tindakan dalam kehidupan harian. Baiklah, unit 1 dalam bidang akidah, kenali sifat-sifat Allah. Allah juga memiliki sifat, macam kita sebagai manusia pun ada sifat. Sifat apa? Cuba bagi contoh. Sifat apa? Pemalu, marah, periang. Allah pun ada sifat juga. Tapi sifat Allah tidak sama dengan manusia. Ada yang dah hafal ke? Cuba tengok muka surat 55. Ada gambar nama muzik ni kan? Dan semestinya tengah menasyidkan sifat 20. Bagi tak apa, bagi yang belum hafal, Maklimah ada sertakan video sifat 20. Nanti boleh hafal ya. Okey, cuba tengok bawah ni. Soalan dia, mengapakah setiap Muslim perlu mengenali sifat Allah? Sebab apa? Setiap orang Islam ni kena tahu. Dan semestinya lah. Sebab apa? Allah yang berkuasa, Allah yang memerintahkan alam ini. Sebab tu kita kena tahu sifat Allah. Di samping itu, dapat membantu kita mengukuhkan kepercayaan terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk menepis kepercayaan lain yang merosakkan akidah. Kita juga perlu berusaha untuk mendalami ilmu mengenal Allah mengikut sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, nanti bagi yang belum hafal, tengok Maklimah ada bagi video. Okey, seterusnya baca dan ingat. Baca dan ingat. Okey, nombor 1. Ini kita terus kepada sifat Allah ya. Nombor 1, wujudun. Yang bermaksud ada. Ada ada. Dan semestinya Allah itu ada. Sebab apa? Sebab adanya alam ini. Okey, nombor 2, qidamun. Sedia ada. Dia tak ada, tiba-tiba tak ada, lepas tu terus ada. Tak. Memang ada tu, ada yang alam ni adalah Allah Ta'ala. Seterusnya, baqa'un. Kekal. Allah akan kekal selama-lamanya. Nombor 4, mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan dengan yang baharu. Takkan sama dengan benda-benda yang baharu. Nombor 5, qiyamuhu binafsi. Berdiri dengan sendirinya. Macam manusia, dia memerlukan pertolongan. Sama ada pertolongan orang lain ataupun minta tolong kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak. Nombor 6, wahdaniyah, iaitu esa atau tunggal ataupun tak ada dua, tak ada tiga. Esa lah kita panggil kan. Okey, seterusnya qudrah. Qudrah bermaksud berkuasa. Nombor 8, iradah, berkehendak. Macam kita kalau nak buat sesuatu kena minta izin, betul? Nak pergi situ kena minta izin, nak buat ni kena minta izin, minta izin mak ayah. Tapi Allah tidak. Bila Allah kehendaki sesuatu itu, perkara itu berlaku, maka boleh berlaku. Nombor 9, ilmun. Ilmun maksudnya mengetahui. Kita pun kadang-kadang tahu juga, tapi pengetahuan kita terbatas. Tak semua benda kita tahu. Nombor 10, hayah ataupun hayatun. Hidup. Ini 10. Kita tengok lagi 10. Okey, seterusnya. Nombor 11, sam'un. Maksudnya apa? Mendengar. Mendengar macam mana? Kita boleh dengar tak? Manusia boleh dengar juga, tapi pendengaran manusia pun terbatas.
Kita boleh dengar tak apa orang yang dekat Johor, dekat Pening cakap? Apa orang yang dekat Kuala Lumpur cakap? Kita takkan tahu sebab pendengaran kita terbatas. Macam kita dalam kelas pun, kita cakap kat sini tapi kawan kita kat hujung tu tak dengar pun. Tapi tidak bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan tahu hatta kita cakap dalam hati. Allah akan tahu. Okey, nombor 12, basarun, melihat. Kalamun, nombor 13, kalamun, berkata-kata. Nombor 14, kaunuhu qadiran, keadaannya berkuasa. 15, kaunuhu muridan, keadaannya berkehendak. Nombor 16, kaunuhu aliman, keadaannya mengetahui. 17, kaunuhu hayyan, keadaannya hidup. 18, kaunuhu sami'an, keadaannya mendengar. 19, kaunuhu basiran, keadaannya melihat. Nombor 20, kaunuhu mutakalliman, keadaannya berkata-kata. Ini lagi 10. Tadi 10, ini 10 jadi 20. Ada yang dah boleh hafal? Boleh hafal tu tahniah. Baiklah, untuk muka surat seterusnya, baca dan amalkan. Apa maksud dia? Kena baca dan seterusnya amalkan. Kita kena lakukan. Bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Apa bukti kita beriman dengan sifat-sifat Allah kan? Okey, yang pertama, saya tidak merosakkan harta awam kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat Maha berkuasa. Okey, nombor 2, baca sama-sama ya. Saya sentiasa redha dengan setiap ketentuan Allah kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat Maha berkehendak. Okey, nombor 3. Saya tidak menipu ibu dan ayah kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat Maha mengetahui. Okey, dan yang terakhir, nombor berapa ni? Nombor 4. Saya tidak akan melakukan kejahatan walaupun ketika bersendirian. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab walaupun dia duduk sorang-sorang, tak ada siapa tengok dia, tapi dia yakin bahawa Allah Maha melihat. Dia tak akan buat benda yang tak elok lah, yang tak baik lah. Sebab dia tahu walaupun tak ada orang tengok, tapi Allah Ta'ala akan lihat. Okey, cuba tengok kat bawah ni rumusan. Beriman dengan sifat Allah menjadikan kita orang yang berdisiplin dan berakhlak mulia. Mukadimah doakan anak-anak murid mukadimah semua berakhlak mulia. Okey, seterusnya nilai. Nilai ni apa? Nilai apa yang kita dapat dalam kita mengenali sifat 20, iaitu apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bin nafsi. Apa yang kita akan tahu kan? Adanya alam semesta ini bukti kekuasaan Allah. Sebab Allah ni apa? Allah ni wujud. Okey, nombor 2, setiap Muslim wajib mengetahui sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga, beriman dengan sifat Allah menjadikan orang yang berdisiplin dan berakhlak mulia. Amin. Okey, seterusnya latihan buku aktiviti. Minggu aktiviti yang lepas dah siap ke semua? Okey, minggu ni kita tajuk bab akidah kan? Okey, cuba tengok. Yang pertama, sebut dan suaikan. Yang sebelah sini kena sebut, yang sebelah sini dan suaikan. Mana yang betul awak garis. Kemudian muka surat sebelah, warnakan sifat Allah. Sifat Allah sahaja kena warna. Nombor 3, tulis betul atau salah. Contoh, basarun artinya Allah Maha melihat. Betul ke salah? Kalau betul, tulis betul. Okey, yang seterusnya, padankan keadaan. Padankan dengan situasi yang betul. Dia nak apa kat situ? Bukti
bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Dia nak kat sini, dia nak yang ni. So, kita kena padankan. Okey, seterusnya susun perkataan menjadi ayat. Susun bagi ayat yang betul. Kemudian sesuaikan dengan tindakan yang betul. Okey, sebelah sini situasi, sebelah sini tindakan. Okey, ini situasi keadaan, yang ini tindakan, apa yang perlu buat. Okey, tengok contoh sini. Saya terjumpa dompet di surau. Apa dia kena buat? Dia garis, kata apa? Memberikan kepada guru. Macam tu Okey. Buku aktiviti muka surat 55 hingga 60. Terima kasih semua. Jangan lupa hafal sifat-sifat Allah. Okey, jumpa lagi. Jazakumullahu khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.